mukadimah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati lagi dikasihi Puan Nurhayati, seterusnya yang diraikan, yang didoakan para pendengar Radio Hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkannya kita terus berada insya-Allah dalam suasana ilmu. Marilah sama-sama pada mukadimah pertemuan kita ini kita mengingatkan diri kita antara satu sama lain bahawa kita sentiasa dan selamanya adalah hamba Allah. Mudah-mudahan dengan kesedaran bahawa kita hamba Allah, kita akan sentiasa melihat kehidupan ini melalui pandangan yang dikatakan pandangan mata hati, iaitu kita melihat hidup mengikut pandangan pencipta hidup. Kerana dalam kehidupan ini banyak peristiwa yang berlaku, sama ada ujian nikmat ataupun ujian kesukaran. Tetapi apa yang paling penting ialah bukan apa yang berlaku, tetapi bagaimana kita melihat apa yang berlaku itu. Jadi apabila kita melihat dengan pandangan Allah, itu melalui kacamata wahyu dan as-sunnah, insya-Allah akan tersirat hikmah-hikmah di sebaliknya. Pahit kita boleh jadikan ubat, manis tidak mengalpakan kita. Kita mengharap itu selalu. Yang dikatakan what you see is what you get. Apa yang kita lihat daripada kehidupan ini, inilah yang kita akan dapat. Insya-Allah, mudah-mudahan. Pada petang ini kita akan bincangkan tentang kefakiran dan kaitan dengan dosa, iaitu fakir akibat dosa. Prinsipnya dalam hidup kita ini ialah apabila kita berpaling saja daripada peringatan dan petunjuk Allah, kita akan menghadapi kehidupan yang sempit. Ini janji daripada Allah. Ini amaran daripada Allah. Dalam surah Taha ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Bila kita berpaling saja daripada peringatan dan amaran apa panduan petunjuk daripada Allah, bagi kita akan hadapi kehidupan yang sempit. Dosa akan menyebabkan kefakiran. Ini yang dipesankan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, yang dipetik daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila zahir zina secara terang-terangan, maka akan terserlah kemiskinan dan kefakiran. Jadi orang yang berzina ini akan dijanjikan oleh Allah dengan rasa fakir dalam hidupnya. Cuma kadang-kadang kita bertanya pada diri kita, kenapa kita lihat ada orang yang telah mengaku berzina dan mereka terang-terangan, terutama orang kafir, telah mengamalkan hidup seks bebas, tetapi kita tengok villa-villa mereka, banglo-banglo mereka besar, kan? Kita tengok kenderaan mereka mewah, daripada orang Islam sendiri pun, orang yang derhaka pada Allah ni nampaknya macam tidak ada apa-apa balasan. Jadi sedangkan Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang membuat dosa, salah satunya dosa zina, dia akan menyebabkan kefakiran. Jadi seolah-olah berbeza dengan apa yang diberi dalam ilmu dan apa yang berlaku dalam kenyataan. Sebenarnya tidak, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti berlaku. Sebab Rasulullah itu shadiqul masduq, benar lagi dibenarkan. Jadi fakir di sini bukan merujuk kepada istilah yang kita belajar dalam fiqh. Orang fakir itu mengikut mazhab Imam Syafi'i ialah orang yang pendapatannya kurang daripada 50% berbanding dengan keperluan hidupnya. Katalah dia memerlukan RM100 satu hari, tapi yang dia dapat hanya RM50 dan kurang. Itu yang dikatakan orang fakir. Itu bukan, fakir di sini bukan merujuk kepada istilah fiqh, tetapi kepada pengertian lebih menjurus kepada tasawuf, ataupun soal akhlak. Yang dikatakan fakir itu bukan merujuk kepada kuantiti harta, tetapi fakir itu merujuk kepada kualiti jiwa yang berkurang. Mungkin kuantiti harta orang yang berdosa itu terus bertambah, tetapi kualiti jiwanya berkurang. Jadi ini yang kita lihat dalam kehidupan. Apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan fakir hati ini atau fakir jiwa ni? Apabila kita melihat pengertian kaya sebenar, kata Rasulullah, ialah kaya hati. Justru kita boleh balikkan pengertian hadis ni. Kalau miskin yang sebenar itu ialah miskin hati. Kalau kaya sebenar ialah kaya hati, maka miskin sebenar ialah miskin hati. Kefakiran yang sebenar.
Apa yang dimaksudkan dengan kefakiran di segi hati itu? Ya, hati itu sentiasa tidak cukup. Ya. Hati itu sentiasa dipenuhi oleh kebimbangan, kesedihan, kemurungan, ya, keresahan, ya, penuh dengan sifat-sifat mazmumah, ya, ada hasad, ada marah. Ya. Ini akan menyebabkan hati itu sentiasa sempit saja. Ya. Hati itu akan sentiasa goyah, sentiasa berasa orang kata kegalauan, ya, yang tak berkesudahan. Ya, ini yang dikatakan fakir hati. Ya. Jadi rezeki yang banyak, dia dapat rezeki yang banyak tetapi tidak berkat. Ya. Kita tengok, ya, orang yang kaya hati, dia dapat rezeki yang cukup walaupun sedikit. Tetapi orang yang fakir, ya, yang miskin jiwa ni, yang fakir jiwa ni, dia dapat rezeki bukan tidak cukup, yang tidak cukup-cukup. Ya, tidak cukup-cukup. Ya. Yang sikit memang tak cukup, yang banyak tidak cukup-cukup. Ya. Jadi mereka ni akan sentiasa rasa nak lagi. Ya. Sebab itu di dalam Al-Hadis juga dibagi satu metafora, tamsilan. Kalau dunia ni umpama satu lembah, ya, kalau dibagi satu lembah, mereka nak yang lembah yang kedua. Ya. Mereka tidak akan puas sampai bila-bila. Yang ini sebenarnya satu seksa, ya, satu seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akibat dosa itu. Sebab itu kalau kita tengok dalam realiti kehidupan ini, kita rasa aneh, ya, secara sinis kita tengok kenapa kadang-kadang orang yang terlibat dengan rasuah ataupun white collar crime ni, orang yang terlibat dengan rasuah ni berjuta-juta, bukan orang yang miskin. Ya, tetapi orang yang dah kaya, tetapi terlibat lagi dengan rasuah. Kenapa? Mereka rupanya telah dikurniakan secara istidraj, iaitu harta-harta yang tidak barakah, ya, iaitu menyebabkan hati mereka sentiasa tidak cukup. Mungkin juga satu, mereka terasa hati tidak cukup. Satu lagi yang dikatakan fakir jiwa ini ataupun fakir hati ini ialah orang yang sentiasa dibebani dengan masalah-masalah, ya, masalah yang tak kunjung selesai. Ya, mungkin dia tidak ada masalah di segi harta, tetapi anaknya bermasalah, isterinya curang, kadang-kadang suaminya, ya, tidak setia lagi. Kemudian anak-anak liar, sukar dididik dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya satu yang dikatakan fakir yang kita rasakan, ya, dalam dia. Cuba tengok, ya. Cuma yang kedua kita tengok macam mana kalau kita berdosa sebenarnya, maksiat itu menyebabkan terjejasnya kesihatan kita. Jadi sebab itu kita boleh hidup sihat, ya, kalau kita hidup tanpa maksiat, ya, sihat tanpa maksiat, ya. Kerana maksiat itu akan menyebabkan hati kita akan menjadi kotor, dan hati yang kotor itu akan menyebabkan apa? Semua panca indera kita yang fizikal ni turut juga terjejas. Sebab itu yang dikatakan pada diri anak Adam itu ada seketul daging. Bila mana daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Faiza solahat sairul jasad. Tapi faiza fasad, apabila dia jahat, dia akan jahat seluruhnya. Ya. Ala wahiya qalbu, ketahuilah bahawa itu hati. Ini bukan soal hati, ni bukan soal hati yang menyebabkan soal panca indera kita melakukan kejahatan, tetapi bila hati tak sihat, dia juga menjejaskan kesihatan kita. Ya, sebab itu dalam dunia perubatan dari sejak dulu lagi ada yang kata istilah psychomatic, ya, mana macam mana soal orang yang cepat marah, orang yang cepat hasad dengki, orang yang kedekut, bakhil, dia akan mudah ditimpuk oleh penyakit-penyakit zahir, ya, sebab darah tinggi, kolesterol yang meningkat, yang dan sebagainya. Sebab itu kata orang-orang yang bijak pandai dalam perubatan, dia kata Tuhan boleh mengampunkan dosa-dosa kita, tapi urat saraf kita tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahan kita, ya, yang mana akan menyebabkan kita sentiasa dalam keadaan resah dan gelisah. Refleksi. Ya, refleksi, ya. Sebab itu kalau kita merujuk kepada dalam kaedah syariat, ada hadis yang berkata untuk sihat kita berpuasa. Berpuasalah nescaya kamu sihat, ya. Puasa itu insya-Allah lagi 2 bulan, lagi 39 hari, ya. Berpuasalah nescaya kamu sihat. Kenapa? Yang sihat di sini bukan merujuk kepada sihat anggota fizikal saja, tetapi ialah apabila kita berpuasa, kita menahan diri kita daripada melakukan dosa-dosa. Jadi apabila kita menahan diri kita daripada dosa-dosa, di situ kita akan dapat 2 kesihatan. Satu sihat hati, satu sihat fizikal kita. Jadi orang yang melakukan dosa, orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak menahan dirinya daripada melakukan dosa, mereka akan diserang yang dikatakan penyakit-penyakit hati. Yang itu dikatakan fakir yang hakiki.
cuba kita tengok dalam kehidupan kita, ya. Bukan saja oleh orang-orang Islam, tetapi orang Barat sendiri pun mengakui, ya. Mereka yang mengkaji, ya, mengakui, ya, mereka hanya mengkaji apa yang telah ada di dalam ajaran Islam. John C. Maxwell, dalam bukunya Roadmap to Success, dia mengatakan bahawa kekayaan yang dicapai oleh seseorang tanpa mempertahankan nilai-nilai murni dalam hati akan menjurus kepada dua, sama ada dua, ya. Yang pertama penzinahan, yang kedua kemurungan, ya. Jadi kita lihat dalam kehidupan ini yang dikatakan, boleh saya nak gunakan istilah jutawan fakir, ya. Saya tak pernah tengok filem tu, tetapi saya gunakan istilahnya saja, jutawan fakir, lifestyle of famous and rich ni, ya. Kalau kita tengok lifestyle mereka, cara mereka, orang yang terkenal, famous dan juga rich, yang terlalu kaya, kita tengok subhanallah, apa yang tak ada, mereka seolah-olah hidup dalam syurga, kan. Tetapi sebenarnya mereka terpenjara oleh kemiskinan mereka, iaitu kemiskinan hati. Jadi orang yang membuat dosa ni, dia miskin dalam kekayaan dia. Dia miskin dalam kekayaan akibat dosa-dosa dia, ya. Cuba kita tengok dalam kehidupan, ya. Ada perkara-perkara yang saya ingin lontarkan untuk sama-sama kita tengok dalam kehidupan kita. Bukan untuk menyuluh orang lain, ya, untuk menyuluh diri kita sendiri. Kadang-kadang dalam kita ada wang yang banyak, kita ada wang yang cukup. Kita boleh membeli makanan yang lazat, tetapi kita tak boleh membeli selera, ya. Makanan macam-macam kita boleh beli, ya, dengan duit, ya. Orang sekarang ni macam-macam, kalau tengok resepi macam-macam. Dan antara rancangan TV yang selalu menjadi kegemaran, kegilaan ialah tentang yang macam mana nak masak makanan, ya. Tetapi kadang-kadang kita hanya dapat masak makanan yang sedap, kita dapat membeli makanan yang sedap, tetapi kita tidak boleh membeli selera. Apatah lagi, ya, kita nak membeli makanan yang berkat, ya. Dia makanan ni ada 3, ya, yang lazat, yang berzat dan yang berkat, ya. Jadi kadang-kadang kita dapat makanan yang lazat pun tak dapat. Sebab apa? Kita dah tak boleh makan kerana hati kita susah. Cuba kalau kita makan dengan hati yang rusuh, ya, ada kesedihan yang melanda, ya. Nasi depan pun tak dapat kita jamah, ya. Makanan tu lazat, tetapi kita dah tak boleh dah sebab hati kita resah. Jadi itu yang kata kita boleh membeli makanan yang lazat, tetapi kita tak boleh membeli selera, ya. Okey, katalah kita boleh makan makanan yang lazat, boleh, tetapi kita tidak dapat menjamah makanan yang berkat, yang kita doakan selalu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya. Makanan yang berkat itu bila kita makan, insya-Allah tidak akan menyebabkan penyakit lahir. Yang kedua, apabila makanan yang berkat tu, ya, bagi orang yang kaya hati tadi, bila dia makan, bukan saja dia tak dapat penyakit lahir, tetapi dia dapat kekuatan dan tenaga hasil makanan itu boleh membawa dia kepada melakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan. Ini yang dikatakan kita terselamat daripada azab api neraka apabila kita minta doa sebagai awal-awal untuk makan waqina azabannar itu, kerana makanan itu menyebabkan tenaga itu menyebabkan ketaatan, bukan kederhakaan. Itu yang dikatakan wang. Cuba kita lihat, ya, dengan wang ini kita cerita tentang jutawan fakir ni, ya. Ya, mereka boleh memberi tilam yang empuk, tetapi mereka tidak boleh membeli tidur yang lena, ya. Cuba kita tengok dalam Islam macam mana adab tidur. Indah sekali, ya. Kita berwuduk. Bila berwuduk, kita luntur dan leburkan segala dosa-dosa kecil. Kita berwuduk. Kita tenteramkan kemarahan kita. Kan dalam syariat kata kalau kita marah, kita ubah posisi fizikal kita, dan kalau marah juga kita ambil wuduk, kerana marah itu datang daripada syaitan itu daripada api, dan wuduk akan memadamkan api, ya. Jadi kita ambil wuduk. Kemudian bila kita nak tidur lagi, kita baca 3 kul, ya, yang dikatakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kita baca. Kemudian kita tiupkan ke tangan kita dan kita sapukan, daripada atas ke bawah. Yang ini perisai, ya, dalam kehidupan kita seolah-olah dilindungi, ya, oleh ayat Quran ini, insya-Allah dengan izin Allah, ya. Kemudian yang ketiga dalam adab tidur ialah kita kena maafkan semua orang. Kita maafkan, ya. Wajah musuh-musuh kita akan terbayang, tetapi kita maafkan, ya. Kita memaafkan orang lain menjelang tidur sama dengan memaafkan diri kita sendiri, ya. Kerana selagi kita tak memaafkan orang, selagi itulah api kemarahan tu bersama kita. Tetapi bila kita maafkan, kita dah lontar, api tu jauh, ya, daripada kita, maka kita boleh tenang. Jadi orang yang dikatakan kaya hati tadi, berbanding dengan jutawan fakir tadi, letak kepala dah boleh tidur, ya. Sebab mereka walaupun tilam tak empuk, kerana yang tidur itu soal hati, ya. Kemudian
kalau kita lihat jutawan fakir ni, mereka sentiasa diburu oleh apa? Oleh masa yang tidak cukup-cukup. Ya, mereka boleh membeli jam yang mahal, tetapi mereka tidak boleh membeli masa. Ya. Jadi kadang-kadang mereka sentiasa diburu oleh kesibukan yang tidak berhujung. Kesibukan yang tidak berhujung. Dan mereka sentiasa diburu oleh keresahan yang tiada kesudahan. Ya. Bukan saja mereka tak ada masa, minta maaf ya, kadang-kadang anak-anak mereka pun kurang bersama dengan mereka. Isteri mereka kadang-kadang juga kurang rasa bersama dengan mereka. Ya. Mencari harta, mencari duit untuk anak isteri, tetapi mereka tak sempat bersama dengan isteri. Apa gunanya? Ini yang dikata, mereka boleh membeli jam yang mahal, tetapi mereka tidak boleh membeli masa. Kerana masa itu telah disempitkan oleh mereka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan akhirnya kita tengok, jutawan fakir ini boleh membeli seks, minta maaf saya sebutkan, tetapi mereka tidak boleh memberi kasih sayang. Mereka tidak boleh membeli kasih sayang dan cinta yang sejati. Sebab itu mereka kadang-kadang berpindah daripada seorang wanita ke seorang wanita. Ya, mereka boleh mendapat yang dikatakan memenuhi sexual desire, tetapi mereka tidak dapat merasai kasih sayang dan juga cinta yang sejati. Jadi kita takut. Kesimpulannya, orang yang dikatakan fakir akibat dosa ini ialah fakir di sudut kualiti jiwa kita. Dan kadang-kadang beserta dengan fakir juga di sudut harta kita. Dua-dua fakir. Subhanallah, na'udzubillah. Kita takut kalau kita mendapat kekayaan tetapi tidak berkat. Sekali lagi kita takut dalam miskin juga tidak ada keberkatan dalam hidup kita. Ya. Sebagai perbandingan sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar, ya, cuba kita lihat, ya. Kalau kita ada RM10, ya, kemudian kita belanjakan RM5 ke jalan Allah. Kita sama ada kita sedekah ke, kita bantu anak-anak yatim ke, ahli-ahli keluarga kita ke yang susah, kita bagi RM5. Secara sifir mudah, yang melihat dengan pandangan mata biasa, dengan pandangan mata manusia yang saya kata awal tadi, 10 tolak 5 tinggal RM5. Yeah. Artinya 10 tu berkurang menjadi RM5. Itu dilihat dengan pandangan biasa. Tetapi kalau kita lihat dengan pandangan Allah, ya, dan kita melihat dengan pandangan orang mukmin, ya, kalau RM5 tu kita belanjakan di jalan Allah, RM5 tu akan membuahkan 7 tangkai. Satu tangkai akan berbuah 100. Jadi 5 dikali dengan 700 kali. Digandakan 7. Artinya apabila kita belanjakan sesuatu, kita meningkatkan apa dia? Bukan kuantiti harta kita, tetapi kita meningkatkan kualiti jiwa kita. Artinya apabila kita pemurah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi lagi, ya, dengan kita. Dalam bentuk apa? Kadang-kadang dalam bentuk harta. Allah bagi kita RM5 yang kita bagi tu gandakan, ya, banyak lagi. Ya, ini yang dialami oleh Saidina Uthman, Saidina Abdul Rahman bin Auf, jutawan-jutawan, ya, Islam ni. Kadang-kadang tak ada dalam bentuk harta, tetapi Allah bagi dalam bentuk keberkatan hidup. Ya. Allah bagi sifat-sifat mahmudah. Ya Allah, ya, kita bersedekah boleh melunturkan rasa marah kita. Kita bersedekah, kita dapat melunturkan rasa hasad kita, membina kesabaran kita, kualiti jiwa kita. Kadang-kadang kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesihatan. Kita bagi wang, kita korbankan keuangan kita, Allah berikan kita kesihatan. Health is wealth. Ya, kesihatan adalah kekayaan. Ya, jadi kita tahu bahawa God always move in mysterious way. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membantu hamba-Nya yang kaya hatinya dengan keimanan tadi. Ya, yang kata kerana dia meninggalkan dosa-dosa tu dengan 1001 cara di luar yang kita jangkakan, beyond our expectation. Ya, itu yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala tu mahu dan mampu membalas lebih daripada kadar amalan yang dibuat oleh hamba-Nya. Ya, itu yang dikatakan, marilah kita membina nilai-nilai murni dalam hati kita dan kita bebaskan diri kita dari kepada kemiskinan. Ya. Satu, kemiskinan harta. Satu lagi yang paling penting ialah kemiskinan hati. Ya, jadi jangan jadi jutawan fakir. Itu dia, jangan jadi jutawan fakir. Mudah-mudahan kita semua ni terhindar daripada menjadi jutawan fakir, ya Ustaz. Ya. Dan waktu ini kita nak sama-sama raikan juga rakan-rakan pendengar kita untuk sama-sama berinteraksi di talian di 0362051500. InsyaAllah juga akan kami sama-sama raikan rakan-rakan di Facebook dan juga SMS dengan menaikkan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini Ustaz, kita ambil pemanggil pertama untuk memang profesional hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa sana? Haji Nohalin daripada Kompang paling Gerang. Ya, Haji Nohalin. Silakan Tuan Haji. Beginilah berkenaan fakir akibat dosa. Jadi pada minggu sudah Ustaz ada menceritakan bahawa seseorang yang kaya dan mewah sejak lahir sampai mati,
tak pernah merasa susah di dunia. Seketika saja diletakkan ke dalam neraka, maka tidak merasa langsung seolah-olahnya dia merasa senang kat dunia. Jadi apa yang saya nak menceritakan di sini, Ustaz, dalam keadaan kita hidup akhir zaman, cuba kita imbau apa yang telah berlaku pada zaman sahabat. Jadi suatu ketika Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu telah datang ke masjid. Jadi dia dapati orang kat situ dalam masjid tersebut bertengkar. Kemudian Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu telah minta, bawakan aku jumpa orang yang bertengkar ni. Maka dia bagi tahu bahawa ketahuilah oleh kamu bahawa orang-orang yang takut akan Allah, dia ni sangat berjaga-jaga tentang perkataannya. Dan dia ni menjaga perkataannya seolah-olah dia itu tidak boleh berkata-kata. Jadi satu ketika yang lain, Ustaz, baginda Nabi SAW telah datang ke Masjid Nabawi dan dia telah dapati ada orang yang gelak ketawa di situ. Maka Nabi SAW telah memberi teguran dengan rupa kata yang keras. Dia kata, bagaimana sekiranya kamu mengingati akan maut, sudah pasti tidak berlaku sedemikian ini. Kan bunyinya kan kasar tu, tidak akan berlaku sedemikian ini. Ketahuilah bahawa setiap hari kubur mengatakan, aku ini penuh dengan sesalan dan penuh tempat gunah gulana. Aku adalah tempat debu-debuan, aku adalah binatang yang tempat binatang melata. Apabila seorang mukmin yang beriman sejati dia kemumikan, maka kubur akan menyambut berkata, selamat datang kepadaku. Maka Ustaz, apa yang saya nak kisahkan di sini, tetapi bagaimana kehidupan kita di sini, Ustaz? Dan Rasulullah memberi teguran dengan rupa kata begitu akibat ketawa. Yang kita di akhir zaman ni, Ustaz, insya-Allah, dengan adanya Raja Lawak, dengan adanya Maha Raja Lawak, dengan adanya super spontan dan bagian-bagian lagi yang mana yang boleh akibatnya dengan ketawa tersebut hati kita ni akan gelap, yang itulah yang berkaitan dengan fakir akibat dosa. Jadi saya minta penjelasan Ustaz lah, bagaimanalah penghidupan kita kok begitu lari sangat daripada apa yang ditunjuk ajar oleh baginda Nabi SAW, Ustaz. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Itu dia, dan kita ambil pemanggilan lain, kita kongsikan dengan rakan-rakan pendengar lain waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Cik Amir dari Ipoh. Cik Amir, silakan bercakap dengan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya berkenaan dengan tadi perbicaraan Ustaz berkenaan dosa dan menyebabkan fakir kan. Dia di antara macam mana kata, di antara penzahiran yang ada dalam dunia ni lah, ataupun kita kata realiti dalam dunia sekarang ni lah. Maksudnya kebanyakan manusia mengejar kepada kekayaan tanpa kira sama ada dapat itu dari halal atau tidak, sama ada dia melakukan dosa ataupun tidak. Dan manusia dizahirkan dengan kelebihan-kelebihan ini. Maknanya kebanyakan manusia akan melihat bahawa inilah orang yang berjaya. Jadi semua manusia juga akan seolah-olah terkejar-kejar dengan benda yang sama. Jadi tidak nampak yang dari sudut yang tersembunyi tadi yang disebut sebagai jutawan fakir tadi. Yang jutawan itu jelas, yang fakir itu tak nampak. Itu pada manusia. Kita minta komen Ustaz. Terima kasih banyak. Itu dia rakan pendengar kita. Ustaz, mungkin nak berikan sedikit ulasan. Terima kasih kepada Haji Nur Alim dan juga Cik Amir daripada Ipoh. Saya kira dalam soalan-soalan yang dilontarkan ataupun yang diutarakan oleh sahabat-sahabat pendengar kita, sebenarnya dalam soalan kadang-kadang dah ada jawapan. Dalam soalan tu pun dah ada ilmu. Jadi memang benar, hayatul ilmu mudhakaratun, hidupnya ilmu tu dengan muzakarah. Jadi saya sebenarnya bukan saja dapat mendengar soalan, tetapi saya pun banyak belajar daripada yang memberi respon. Haji Nur Halim memang pemanggil, boleh katakan pemanggil regular kita lah. Jadi di situ kita lihat bagaimana orang yang beriman ini, orang yang beriman ni percaya kepada kehidupan hari akhirat. Yang kalau dalam bahasa biasa, yang kalau dalam bahasa korporatnya kita gunakan, orang yang ada feeling of God in you dan juga sense of the end. Percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Bukan saja percaya, tetapi mereka rasakan kehadiran Allah di hati mereka. Mereka merasai akan kehidupan akhirat itu di dalam hati. Percaya ni hanya di kepala, tetapi yakin ni di hati. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah dan juga percaya pada hari akhirat, lurus imannya, luruslah lidahnya.
Tapi kalau dikatakan lidah tu bengkok, bohong, banyak berkata-kata, ya, dikatakan sifat orang mukmin tu antaranya ialah mereka tidak terlibat dengan perkara-perkara yang lara. Ya, kata-kata ni bukan saja kata-kata yang dosa tu satu kerugian. Kata-kata yang sia-sia tu pun satu kerugian juga sebenarnya, ya. Jadi sebab itu diselalukan kata selagi kata-kata ni belum keluar daripada lidah kita, kita menguasainya. Tetapi kalau dia dah keluar daripada lidah kita, ya, maka dia akan menguasai kita, ya. Sebab itu dalam peribahasa Melayu pun kita katakan kerana mulut santan binasa, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, ya. Kenapa badan binasa? Kerana mulut. Kenapa mulut binasa? Kerana iman binasa, ya. Jadi kalau kita nak lihat orang yang beriman itu ialah orang yang mengawal kata-katanya, ya, yang dikatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, ya. Siapa yang paling baik perkataannya? Orang yang menyeru kepada Allah, ya, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan bahawa kami orang muslim, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi mudah-mudahan, ya, pesanan daripada Haji Nur Halim ni kita jagakan bahawa kita sentiasa mengawal kata-kata kita. Kerana kata-kata kita lahir daripada lidah kita, lidah itu daripada iman kita. Sebab itu pernah diajukan kepada Luqmanul Hakim, tolong bagi dalam satu haiwan yang disembelih, bagi bahagian yang terbaik dan bahagian yang terburuk. Luqmanul Hakim orang yang begitu ada wisdom, ya, ada hikmah, ya. Dia bagi dua-dua sekali, ya. Dua-dua. Yang baik pun dia bagi hati dengan lidah, yang buruk pun dia bagi hati dengan lidah, ya, juga. Hati tempat letak iman, lidah tempat letak kata-kata, ya. Jadi saling berkaitan, ya. Sebab itu kena mengawal kita punya lidah, ya. Yang lidah ni dengan gigi lagi, yang mulut lagi kita tutup, tapi dia nak keluar juga, ya. Masih lagi nak keluarkan. Sebab itu kena kita berhati-hati, ya. Sebab itu siapa yang boleh mengawal lidahnya? Orang yang beriman saja, ya, yang boleh mengawal lidahnya. Jadi petanda iman kita kuat ialah apabila kita boleh mengawal lidah ataupun kata-kata kita, ya. Itu berhati-hatilah kita jaga hati kita, kerana hati akan membentuk kata-kata kita, ya. Baik. Yang kedua tentang ketawa terbahak-bahak, ya. Saya kira ini satu yang telah menjadi budaya, ya. Bila jadi budaya ni, apa arti budaya? Budaya lawak, bodoh, budaya nak berhibur, yang dia kata hedonism, ya. Saya dah katakan hedonism atau budaya berseronok-seronok ini sebenarnya racun daripada Zionisme, ya. Sebab orang yang reka berhibur, reka berseronok, yang dia kata hedonism itu, hedonism dia akan membunuh idealism. Orang yang sudah dikuasai oleh budaya berseronok-seronok, dia tidak akan berfikir lagi tentang perjuangan, tentang jihad, apa yang nak berlaku kepada agamanya, apa yang nak berlaku kepada bangsanya. Ini hedonism, ya. Hedonism ni menyebabkan orang Islam boleh dikawal, dipantau oleh Yahudi dan Nasrani, dan juga dikawal oleh kejahatan dan kemungkaran. Jadi antara ciri-ciri budaya hedonism ni ialah gelak ketawa yang terbahak-bahak. Islam tidak menentang hiburan. Ya, dalam Islam ada hiburan, ya, dan Islam itu sendiri tidak menentang hiburan, tetapi hiburan yang macam mana? Yang dikatakan hiburan yang umpama garam pada masakan. Hiburan, saya ulang lagi, hiburan umpama garam pada masakan. Kita perlukan garam dalam masakan. Tanpa garam, masakan macam mana pun takkan sedap, kan? Tetapi kalau garam terlalu banyak, sekarang ni garam terlalu banyak, menyebabkan rasa makan terosak dan merosakkan juga dengan penyakit-penyakit. Jadi di sinilah seperti mana yang Rasulullah SAW keluar satu ketika daripada Masjid Nabawi, dan dia melihat orang Ansar yang duduk bersama-sama tu ketawa terbahak-bahak. Lantas Rasulullah kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis, sedikit ketawa, ya. Begitu, ya. Jadi Rasulullah mengingatkan para sahabat ketika itu, ya. Tetapi dalam kehidupan realitinya Rasulullah orang yang banyak tersenyum, ya. Rasulullah juga bergurau senda, tetapi gurauan senda, senyum Rasulullah SAW itu menghidupkan, menceriakan suasana, tetapi bukan menghuru-harakan suasana macam ketawa terbahak-bahak. Saya lihat sekarang masyarakat, ya, minta maaf, ya, apa yang dizahirkan dengan apa yang ada di dalam hati itu berbeza, ya. Hati besar dengan hati kecil itu berbeza, ya. Hati besar tu nak ketawa besar-besar, tetapi hati kecil ni menderita sebenarnya, ya. Sebab itu kalau kita nak lihat ini, ya, siapakah yang paling tak terhibur sekali di dunia ini? Kalau saya tanyakan, ya, sebagai perempuan, kalau terkejut kita dalam realiti, yang paling tak terhibur ialah penghibur.
Yang paling tak terhibur ialah penghibur. Kita tengok bagaimana penghibur-penghibur daripada barat, daripada yang ada kita rumah tangga mereka berantakan, mereka kaki botol, mereka dengan terlibat dengan dadah, yang bunuh diri, yang sakit jiwa, yang saya katakan dulu penghibur adalah orang yang tak terhibur. Paling tak terhibur dalam hidupnya. Jadi kalau dia memberi hiburan kepada kita, hiburan apa yang diberikan pada kita? Sebenarnya hiburan yang mereka berikan pada kita itu bukan hiburan. Dia umpama painkiller saja kepada penyakit. Dia mana kita minum, kita makan ubat, hilang pening, tetapi nanti dia pening lagi. Jadi itu. Sebab itu orang tak macam minum air laut dengan hiburan ini. Lagu pujaan minggu ini, dah minggu depan lagu lain pula. Yang lagu lain, filem ini keluar, filem ini, bawa office, sampai bila? Jadi petanda satu masyarakat dengar petanda satu masyarakat itu rosak. Petanda satu masyarakat itu kacau bilau apabila hiburan keterlaluan sudah menjadi budaya dalam masyarakat itu. Bila hiburan yang keterlaluan menjadi budaya dalam masyarakat itu, dalam negeri itu, dalam negara itu, artinya pada waktu itu negara itu ataupun masyarakat itu dalam keadaan bahaya. Dalam keadaan bahaya. Kerana sebenarnya mereka sedang lapar, jiwa mereka sedang gersang dalam hatinya. Ini komen saya lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita bukan menyebabkan orang ketawa secara bodoh, yang menyebabkan orang yang ketawa pun tertipu, yang kita buat orang ketawa pun kita juga yang tertipu. Jangan begitu. Mudah-mudahan kita boleh sekat budaya ni, insya-Allah. Insya-Allah. Kemudian Encik Amir daripada Ipoh, dia katakan itu yang dikatakan jutawan tu nampak, fakirnya tak nampak. Kerana apa saya kata awal dah. Hidup ini kita kena melihat secara tersirat. Sebab itu kita kena melihat, dia kata celik mata hati. Sebab tu rancangan ataupun program Mukmin Profesional ni, kita Mukmin Profesional celik mata hati. Yang nak katakan celik mata hati itu apabila kita melihat kehidupan dengan pandangan pencipta. Kita dengan pandangan pencipta saja, yang dikata tauhidik mindset itu, kita boleh melihat yang tersirat daripada yang tersurat. Kita melihat pemberi nikmat, bukan hanya melihat nikmat. Sekarang ni. Jadi begitu juga. Kalau orang yang buta mata hati, dia akan nampak jutawan,nya, dia tak nampak fakirnya. Sebab fakir tu tersembunyi. Tapi kalau orang tu ada celik mata hati, dia boleh melihat dia boleh nampak kefakiran tu sedang berlaku. Kefakiran tu sedang berlaku. Apa yang tidak berlaku? Cuba kita tengok orang yang kaya kadang-kadang dia boleh beli kereta banyak kereta, rumahnya bertimbun-timbun, kita tengok hartanya banyak, tetapi Allah sindir dia. Garam yang 20 sen sekilo kamu tak boleh makan. Itu kerana dia ada apa? Diabetes. Dia boleh beli katil yang besar, kata yang empuk dan sebagainya, tapi sakit tulang belakang. Dah kena macam ni, tak boleh tidur. Jadi sebenarnya itu yang kita kena nampak. Dan kita boleh lihat dalam kehidupan keluarga mereka dan sebagainya, diri mereka sendiri tak terurus sebenarnya. Jadi jangan takut. Kalau kita hidup di akhir zaman, saya dah katakan bahawa Islam ni akan berakhir dalam keadaan dagang seperti permulaannya. Bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam bermula dalam keadaan dagang dan akan berakhir dalam keadaan dagang semula. Fatubalil ghuraba. Dan kita orang yang berdagang, yang memperjuangkan Islam ketika umat rosak ni, dia akan beruntung. Ketika sunnah dalam hati kan, dia menegakkan satu sunnah. Itu satu yang hebat berlaku di akhir zaman. Jadi mudah-mudahan kita tidak tidak terkesima dengan jutawan,nya. Tapi kita sentiasa lihat pada kefakiran yang sedang dialami. Tapi itulah yang dikatakan umpama fata morgana. Kelihatan jauh macam air, tetapi bila didekati sebenarnya panas yang membahang, yang menipu pandangan mata hati kita. Itu dia, harap-harap kita terhindar dari perkara-perkara tersebut. Dan waktu ini juga Ustaz, kita nak raikan rakan pendengar kita di Facebook daripada Najib Ibnu Muhammad. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Kita persoalan beliau, adakah nasib manusia telah ditulis di Lauh Mahfuz, dan adakah dengan doa dan juga usaha boleh mengubah nasib dari susah kepada senang? Dan saya nak cantumkan juga, rangkumkan dengan soalan daripada SMS Muhammad Ashraf. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, jika kita berhadapan dengan kesusahan disebabkan bisnes yang kerugian sehingga hidup sampai melarat, kita dah berdoa dan mengamalkan apa yang perlu, tapi masih lagi tak nampak jalan kesudahan itu. Bagaimana tu Ustaz? Okey, dua dari soalan Encik Najib tadi dengan dan Encik Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf
sekali lagi saya ingin tegaskan bahawa apabila sahabat-sahabat kita bertanya, kemudian saya cuba menjawabnya, saya bukan semua orang yang serba tahu, boleh katakan saya hanya kadang-kadang meraihkan saja, dan apa yang menjadi persoalan anda juga jadi persoalan saya. Jadi tetapi kita cuba berkongsilah, Cik Najib, tentang doa. Susah senang kita dah ditentukan di alam mahfuz. Memang itu apa saja kita punya nasib kita di dunia, nasib kita di akhirat, perinciannya, subhanallah, maha suci Allah, semuanya detail, semuanya detail, semuanya dia telah dimaktub, telah ditulis, tetapi sebagai manusia kita buat kerja kita lah. Itu biarlah Allah dengan ketentuannya, dengan takdirnya, kita dengan usaha kita, dengan takdir kita, Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi soal qada dan qadar ini kalau boleh dirujuk persoalan ini kepada ulama-ulama kita yang berautoriti, Masalah Dr. Zulkifli Al-Bakri ke, yang memang ini kan, cuma saya melihat sudut pandang yang lain, sudut pandangan seorang dai, apa yang dikatakan Lauh Mahfuz yang kita tidak tahu, betul, kita tak tahu, apa yang kita tak tahu dalam hidup ni banyak, betul, yang kita tak tahu, cuma apabila kita tak tahu dalam hidup ni ada hikmahnya yang menyebabkan kita sentiasa berusaha untuk mendapat yang terbaik, kerana kita tak tahu, kita ditentukan macam mana, jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kita untuk sebab itu dikatakan ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahawa 9/10 daripada rezeki itu daripada berniaga. Ini bukan hadis, ada setengah kata-kata ini hanya ungkapan yang baiklah, 9/10 daripada rezeki itu ialah dengan berniaga, dibandingkan makan gaji. Makan gaji orang dapat bulan-bulan ni. Orang dapat bulan-bulan ni dah confirm dah. Dia dapat, katalah kalau gaji dia 2,000 dah confirm. Tapi orang yang berniaga ni, dia yang 9/10 ni, dia gaib lagi. Rezeki dia tak tahu berapa yang dia. Sebab itu bila gaib, bila dia tak tahu, dia berusaha lebih. Bila dia berusaha lebih, dia dapat lebih daripada 2,000 yang orang makan gaji tu, sebab dia berusaha, kan. Cuma kadang-kadang kita tersilap di sini, Selalunya ketetapan Allah dijadikan escapism dalam hal dah memang malas bermujahadah, dah memang suka ditawan oleh hawa nafsu. Contohnya, kalau saya usaha dapat hidayah pun, kalau Allah dah tetapkan saya tak dapat hidayah juga. Dia kata, jadi apa dia usaha nak datang tazkirah, nak datang kuliah, nak mujahadah, sebab kalau Allah dah tentu dia tak dapat hidayah juga. Ini escapism ni, ini tipuan syaitan ni, Kenapa dia tak cakap macam tu untuk dia cari rezeki? Kenapa dia keluar rumah pagi-pagi, pergi menempuh jam cari rezeki, kemudian balik dekat nak senja? Kenapa begitu besar payah tackle wanita sini nak dapat isteri? Kenapa tak? Saya usaha pun makan, kalau Allah dah tentukan tak ada makan, tak adalah makan, duduk kat rumah. Kalau dah kita usaha tak ada jodoh, saya duduk kat rumah ni pun tak buat sini, tak pergi kat sini, tak ada jodoh juga. Tak, kalau yang itu pandai. Itu yang dikatakan escapism. Sebab itu kita kena berusaha untuk mendapat hidayah sebenarnya, untuk mendapat kesenangan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat ini dengan sepenuh tenaga kita. Dan oleh kerana tidak tahu, inilah sebenarnya menjadi dorongan untuk kita sentiasa takut apakah kita tercampak ke neraka. Semakin takut kita tercampak ke neraka, semakin dekat kita kepada syurga. Sebab kita berusaha untuk itu. Ini pentingnya untuk kita ini. Jadi Allah bagi kita tak tahu supaya kita lebih berusaha, itu yang pentingnya pada saya lah, ini pandangan, Dan la yuradul qada illa bidu'a tu, tidak berubah keadaan Allah kecuali doa tu memang ada di dalam kita punya perbincangan tentang qada dan qadar, insya-Allah temui di sana doa silaturahim yang akan memanjangkan usia kita, Satu lagi saya nak bagi tahu, kalau kita buat dosa, dia menyebabkan rezeki yang telah disediakan untuk kita tertahan. Rezeki untuk kita dah ada. Tetapi bila kita melakukan dosa, rezeki itu akan tertahan oleh kerana dosa kita. Jadi bukan saja usaha yang baik akan menyebabkan kita dapat rezeki yang baik, tetapi usaha yang jahat membuat lakukan dosa, rezeki yang baik itu menyebabkan tertahan. Jadi kita kena berhati-hati, gitu. Kemudian tentang Muhammad Ashraf, bila dah doa juga, bisnes tak laku-laku juga, bisnes tak menjadi juga.
Okey, dari sudut ini ada dua sudut pandang, ya. Sudut yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berusaha lebih lagi. Jadi usaha yang sama ni tak cukup, ya. Kegagalan kali pertama ialah yuran untuk kejayaan kali pertama, ya. Orang yang banyak gagal dalam motivasi ialah orang yang berjaya, minta maaf, ya. Orang yang berjaya dalam hidupnya ialah orang yang banyak gagal. Ya. Tidak ada kegagalan, hanya kejayaan yang ditangguhkan. Kegagalan itu yuran kepada kejayaan kita sebenarnya, ya. Jadi tak apa, berusaha sampai bila? Sampai bila-bila. Okey, itu satu, ya. Yang kedua, kalau kita berusaha juga tak jadi bisnes berapa kali terlengkup, ya. Itu apa balik pun dah terbalik. Yang ini pun sekali buat bisnes. Oh, kita dah tahu bahawa bisnes bukan lain kita. Bukan syakilah kita. Syakilah ni bukan bakat kita. Beralihlah kepada yang lain, minta feedback daripada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang terapat, sahabat-sahabat yang rapat. Kalau kita buat 2-3 kali dah tak boleh, oh bukan kita di situ sebenarnya. Ingat, ya, apa seperti mana yang saya katakan dahulu, Tuhan tidak mencipta manusia bodoh. Tuhan hanya mencipta manusia dengan kebijaksanaan yang berbeza. Bukan, artinya, mungkin bukan kebijaksanaan kita pada bisnes, kebijaksanaan kita pada yang lain. Temuilah kejayaan itu, insya-Allah. Insya-Allah. Dan waktu ini kita nak ambil lagi sedikit, ya, nak minta pandangan daripada Ustaz juga berkenaan dengan kalau kita katakan rezeki dan juga silaturahim tu saling kait mengait, ya. Kalau kita nak rezeki yang banyak juga, kita kena panjang-panjangkan juga silaturahim. Apa ulasan sedikit daripada Ustaz? Ini boleh dibahaskan melalui dua sudut, ya. Satu sudut, bila Rasulullah kata, itu betul lah. Ya, itu saja kita terima. Rasulullah dalam hadisnya, mafhumnya lebih kurang, silaturahim itu akan memanjangkan umur dan meningkatkan rezeki. Ya, gitu. Sedekah itu akan menyebabkan rezeki bertambah. Bila Rasulullah cakap, confirm, itu benar. Ya, itu benar. Itu satu, ya. Tetapi dimensi yang kedua ialah kita boleh tengok di segi logik. Ya. Kalau kita bersilaturahim, artinya kita memanjangkan network kita, rangkaian perhubungan kita, yang mana rangkaian komunikasi dan interaksi kita akan bertambah luas apabila kita berziarah, berdepan dengan orang, berjumpa dan sebagainya, dan ini sangat penting dalam bisnes, dalam pekerjaan, ya. Kalau anda seorang peniaga tapi anda tak ada network, tak ada kenalan, tak ada orang dan sebagainya itu, jadi anda akan macam mana? Bisnes anda tidak akan menjadi. Rezeki anda akan sempit. Sebab tu business card ni penting, ya. Jumpa saja bagi business card, ya. Sebab apa? Nak silaturahim. Di situ ada nombor. Kita bersilaturahim. Oh, kita ada temu janji. Kemudian kita ada dinner sama, lunch sama. Dalam situ kita bual-bual, ya. Bila bual-bual tu, okey, you ada bisnes apa? Oh, saya ada ini. You ada macam ni. Oh, saudara saya ada buat bisnes ni. Oh, kawan saya di luar negeri ada, dia perlukan. Jadi rezeki kita akan luas. Jadi itu yang dikatakan rezeki itu ataupun silaturahim itu, dia sebenarnya dia akan memanjangkan kasih sayang Allah. Silah rahim, ya. Silaturahim artinya silah tu hubungan, ya, hubungan pertalian kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah yang dikata Ar-Razzaq memberi rezeki secara direct, dan Allah sebagai Ar-Razzaq memberi rezeki melalui orang-orang lain. Yang mana kalau kita baik dengan orang lain tu, insya-Allah rezeki kita akan Allah salurkan kepada kita. Insya-Allah. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke hujung-hujung pertemuan untuk profesional minggu ini, Ustaz. Mungkin sebagai kesimpulan sedikit daripada tajuk ini, silakan. Insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat menjaga diri kita daripada dilanda oleh tsunami, ya. Yang pertama, tsunami bencana alam, ya, akibat dosa-dosa kita, ya. Akibat dosa-dosa kita, Allah hantarkan bencana alam untuk mengingatkan kita. Seperti mana dalam Al-Quran, 8 kaum telah dihancurkan dengan 8 bencana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbicara kita sebenarnya setiap hari. Pertama, melalui ayat makru'ah Al-Quran yang dibaca. Allah berbicara melalui ayat makru'ah. Yang kedua, Allah berbicara kita melalui ayat manzurah. Kejadian alam ini sebenarnya, ciptaan Allah, alam ini sebenarnya sedang Allah berbicara kepada kita untuk melihat penciptanya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan manusia melalui yang dikatakan ayamullah, hari-hari Allah. Hari-hari Allah ni peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kalau bencana, kita tengok selidik apakah kita melakukan dosa, ya. Kemudian apabila berlaku perkara-perkara itu, kita lihat apakah kesalahan-kesalahan kita. Satu. Yang kedua, bencana yang dikata tsunami hati. Tsunami hati ni kita nak jaga, iaitu hati kita resah, hati gelisah, sifat-sifat mazmumah banyak, menyebabkan kita sukar menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah seksa kita di dunia,
sebelum Allah siksa, na'udzubillah, di hari akhirat. Jadi tsunami jiwa dan tsunami bencana ni kita kena jaga-jaga dengan dengan menghindarkan diri kita daripada dosa-dosa. Sekali lagi pesanan akhir kita, saya sama-sama jangan jadi jutawan fakir. Itu dia. Dan harap-harapnya kita ni diberi Allah rezeki yang cukup ya, sedikit tu cukup dan banyak tu kita bersyukur dengannya, dan mudah-mudahan kita ni terhindar daripada jadi jutawan yang fakir itu seperti mana yang Ustaz nyatakan. Dan saya ucapkan terima kasih pada Ustaz atas perkongsian minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.